Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen Cerita Seram. Cerita seram yang saya nak bawakan pada hari ini merupakan cerita seram atas pengalaman saya sendiri sewaktu saya masih di bangku persekolahan. Kisah ni terjadi lebih kurang dalam tahun 2015. Semasa ni saya form 5 ataupun tingkatan 5 lah. Jadi masa ni kita nak menduduki SPM. Jadi bila nak menduduki SPM ni, cikgu buat banyak seminar lah. Jadi pada satu hari tu kami diwajibkan untuk menghadiri satu seminar yang diadakan di satu komplek sukan. Jadi dekat komplek ni dia adalah macam belakang komplek tu, depan tu dewan untuk orang bersukan dan sebagainya, dan dekat belakang kompleks tu dia ada quarters lah. Jadi quarters tu agak besar, dalam 2 tingkat. 2 tingkat lah, seingat saya 2 tingkat. Jadi semua student diwajibkan untuk tidur di situ dalam 2 hari 1 malam. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah ni, mari sama-sama kita bersalawat dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bangunan kompleks ni betul-betul bersebelahan dengan kuil Hindu. Sampai dekat situ tak silap pada masa tu pagi lah. Sampai pagi kita pun dibawa oleh penjaga situ, di-guide dan dibawa tunjuk ke bilik masing-masing lah. Jadi barisan di bahagian atas tu kebanyakannya pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan ditempatkan di bangunan tingkat bawah. Sampai ke sini pun kita boleh rasalah macam mana suasana biasalah. Quarters tu kosong, hanya bila ada tempahan ataupun program sahaja quarters tu ada orang yang stay lah. Jadi bila sampai ke situ pun penjaga ataupun penjaga kawasan tu lah pun dah pesan, kalau contohlah pesanan dia, kalau ada wanita yang datang bulan, dia punya tuala ataupun tuala wanita tu jangan dibuang merata-rata, buang di tempat yang sepatutnya, dan juga dipesan supaya menjaga tingkah laku pada waktu malam. Lepas selesai semua kami masuk, letakkan barang masing-masing di dalam loker dan sebagainya, kami pun pergilah ke dewan. Dewan ni di tingkat atas, kalau tak silap dewan ni dia ada satu bahagian ataupun ruangan khas, macam kelas lah. Jadi kami pun masuklah satu bengkel ataupun kelas. Sampailah ke petang, kami solat maghrib berjemaah di kawasan surau yang ada dalam kompleks tu. Dan kemudian kami pun masuklah ke dalam quarters semula. Biasalah student bila ada di dalam quarters ni beramai-ramai memang seronok lah kan. Katil disediakan dalam tu, katil 2 tingkat ataupun kita panggil dalam bahasa orang putih katil double decker. Jadi pada masa tu biasalah student lelaki memanglah orang kata apa, ketegak, orang Kedah kata ketegak, dalam bahasa KL kita panggil degil. Jadi kami pun bersembang sampai lewat malam. Walaupun dah disuruh oleh guru penjaga untuk tidur, kami masih tak tidur lah. Jadi bersembanglah sampai ke larut malam. Dan tiba-tiba dalam bersembang tu, sahabat saya yang berada di katil tingkat atas terjun ke bawah. Ni agak lucu sebenarnya, secara tiba-tiba saja dia terjun ke bawah. Jadi kami pun bertanyalah kenapa orang ni kan. Jadi dia pun bagi tahu yang dia ternampak ada sesosok kain putih di balik pohon kelapa yang berada di belakang bangunan kompleks tu.
Jadi kompleks ni dekat belakang dia tu ibarat bangunan, ibarat hutan lah, tapi hutan tu tak besar mana lah, disebabkan di kawasan Pekan kan. Jadi belakang kompleks tu dia ada satu macam kawasan hutan lah, ada pokok kelapa dan sebagainya. Jadi dekat pokok kelapa tu lah dia terlihat sesosok seperti kain putih. Bahasa lain kita sebut Pontianak lah kan, senang. Selepas pada tu tepat pada pukul jam 12 malam bunyi jeritan daripada kawasan kuartus wanita dekat tingkat bawah lah. Jadi memang semua terkejut dan keluar daripada bilik dan tengok semua pelajar wanita ni berada di luar kan. Dan mereka pun panggil guru penjaga dan rupa-rupanya ada seorang pelajar wanita yang dah histeria. Jadi pelajar wanita ni diceritakan sama dia jejakkan kaki masuk ke dalam kuartus tu, mereka bagi tahu dia ni senyap, tak banyak bercakap dan tak mau bercakap. Jadi dia seolah-olah semasa masuk saja ke dalam kuartus tu seolah-olah dah bukan diri dia lah. Pelajar yang kata kena histeria tu duduk di penjuru katil seorang-seorang dia dengan senyapnya, tak bunyi apa-apa selepas dia menjerit tu. Jadi guru pun minta lah semua pelajar ataupun student ni sambung semula tidur. Jadi semua pun kembalilah ke kuartus masing-masing dan guru pun memberikan air yasin lah kepada pelajar yang terkena histeria tadi untuk diminum. Dan tetapi dia, kisah ni tak habis lagi. Selepas pada dalam pukul 2 pagi, kami seperti biasalah pelajar lelaki kan, orang kata degil, kami tak tidur juga sampai pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi itulah terdengar jeritan yang sangat banyak. Jadi kami pun terus bergegas menuju ke bawah dan rupa-rupanya hampir boleh dikatakan separuh pelajar perempuan telah histeria. Jadi kami pun panik masa tu kan. Panik, tak tahu nak buat macam mana, bercampur dengan takut kan. Mana dengan melihat ada pelajar perempuan yang sedang menggelupur, ada pelajar perempuan yang sedang menjerit, ada yang sedang berlari pun ada. Jadi orang kata apa, panik. Jadi bila panggil cikgu penjaga pun tak ada yang pakar dalam bidang tu. Jadi kira dalam lebih kurang dalam setengah jam juga panik. Dan akhirnya datanglah security yang menjaga kawasan bangunan ni. Dan alhamdulillah security tersebut adalah ilmu perubatan ni. Jadi dia pun pergi kepada satu orang pelajar ataupun seorang-seorang pelajar, baringkan di bawah dan diselimutkan dengan kain sejadah di bahagian atas. Kemudian dia pun bacalah apa yang patut dan tarik keluar setiap pelajar perempuan yang telah dirasuk itulah sampailah selesai. Selepas agak-agak kejadian ni selesai, tak silap saya dalam hampir pukul 5 pagi, kiranya dah nak dekat subuh. Jadi bila dah selesai, kami pun disuruh balik ke kuartus semula untuk tidur. Tapi dah tidur pun sejam sajalah kan. Jadi pada keesokannya tu ada seminar lagi ataupun ada kelas lagi. Semua student boleh dikatakan tidur di dalam kelas. Cakap itu sajalah sedikit pengalaman yang terjadi di kawasan kompleks tersebut. Jadi buat yang tahulah, orang luar star ni mesti dia tahu kompleks tu kat mana kan. Jadi minta bantuan anda untuk jangan komen nama kompleks tersebut supaya kita nak mengelakkan sebarang permasalahan lah. Jadi menurut security tersebut, kesimpulan daripada kes histeria tu dikatakan yang pertamanya akibat tuala wanita lah, seperti yang dipesan di awal tadi. Tetap juga ada yang buang ataupun mungkin cuci tak bersih lah. Jadi benda ni ataupun jin ni dia memang sangat suka dengan darah yang kotor. Jadi bila dia terhidu saja dia akan datang lah. Jadi yang keduanya dikatakan pelajar wanita pada masa itu bergurau senda sampai orang cakap macam tak berapa nak menjaga tingkah laku lah. Sama lah dengan kami pun pelajar lelaki ni. Jadi itulah antara punca-punca sebab yang membuatkan kedatangan para jin-jin tadi ni datang mengganggu lah. Soalnya jarak bangunan ni dengan kuil Hindu ni tak jauh mana. Boleh dikatakan hanya dibataskan dengan pagar sahajalah. Jadi sebelum kami stay dekat situ pun memang diceritakan dekat kawasan tu pun dah terjadi banyak kejadian-kejadian seperti itu dan juga seram lah. Tetapi kompleks ni di bahagian siang harinya memang meriah lah, dengan diisi dengan berbagai-bagai acara sukan. Ada taekwondo, ada martial art, ada yang main takraw, ada yang main badminton, bermacam-macam. Tetapi sisi seramnya di bahagian malam.
Setakat itu sajalah kisah ataupun konten kita untuk kali ini. Jadi seperti biasa, jangan terlalu ambil serius di dalam tiap penceritaan ini. Hanya sekadar hiburan di dalam bidang keseraman ataupun ikut mood seram lah. Orang kita sekadar berkarya untuk menghiburkan anda. Jangan take too serius, jangan ambil terlalu serius. Terima kasih kepada yang sudi menonton daripada awal sampai habis dan mendengar kisah daripada saya yang tak seberapa ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, di dalam lain segmen ataupun di dalam konten cerita seram juga. Wallahualam, tak tahu yang mana dulu yang kita nak buat kan. Sebab dalam channel ni, bagi yang baru hadir, terdapat beberapa segmen. Kita juga ada menyajikan jejak sejarah. Ada juga kita menyajikan eksplorasi tempat sejarah, eksplorasi tempat-tempat yang agak creepy ataupun seram. Ada juga kita menyajikan segmen cerita rakyat, iaitu seperti segmen legenda ataupun mitos. Jadi setakat itu sajalah dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.